November lalu genap setahun kerajaan membentuk Asas Negara Madani dengan antaranya memperkukuh sektor kesihatan. Skim Perubatan Madani inisiatif rintis kerajaan dalam menampung keperluan kesihatan golongan B40. Zakia Mani Ahmad ada kupasannya. Skim berkenaan menumpukan penjagaan kesihatan prima akut atau rawatan pesakit luar kes-kes berkenaan. Menerusinya, golongan rentan dapat menikmati rawatan yang lebih selesa dan cepat di klinik-klinik panel terpilih. Pemeriksaan yang menyeluruh ini termasuklah apabila pesakit itu layak berumur 40 tahun dan ke atas, didapati dia mengalami kemungkinan penyakit kronik, kita juga boleh selitkan pemeriksaan peka B40 dengan mengambil darah dan juga air kencing untuk rawatan lanjut. Jadi kita kata banyaklah jenis penyakit yang boleh di-cover dalam program Skim Perubatan Madani ini. Di Perlis, 7 buah klinik perubatan swasta terpilih bagi menyediakan skim perubatan madani iaitu Klinik Perubatan dan Pembedahan Anura, Mediklinik Rakyat Dr. Naim Ahmad, Klinik Dr. Wan Balkis, Mediklinik Putra serta 3 cawangan klinik remedik di Kuala Perlis, Pau dan Kangar. Ia dipecahkan kepada 3 kategori bagi manfaat kelayakan iaitu RM250 bagi isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan dan sebanyak RM75 untuk bujang. Saya menghargailah usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Okey, jadi harapan saya agar sistem program perubatan madani ini dapat diteruskan dan insya-Allah ini akan dapat membantu lagi ramai rakyat. Okey, bagi saya alhamdulillah melalui dengan perubatan madani dapat membantu sedikitlah bagi saya, macam tambah-tambah ada anak kecil selalu demam apa semua, alhamdulillah dapat membantu walaupun kalau kata tak banyak tapi sangat-sangat membantu. Dan insya-Allah harap-harapnya berterusanlah dapat membantu rakyat. Pencapaian kerajaan madani dalam tempoh setahun ini bukti rakyat menjadi keutamaan dengan memberi manfaat buat golongan yang kurang berkemampuan. Tinjauan RTM mendapati golongan B40 paling merasai limpahan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan kerana ia merupakan mekanisme pelaksanaan secara langsung kepada golongan sasar. Pendekatan ini dilihat dapat menutup ruang ketirisan subsidi yang sebelum ini dilaksanakan secara pukal. Laporan Zakia Mani Ahmad, RTM. Golongan petani dan pesawah turut menjadi tumpuan sepanjang setahun pentadbiran kerajaan madani. Menerusi skim subsidi harga padi, nilai subsidi jualan padi dinaikkan dari RM350 per tan kepada RM500 per tan. Ini merupakan satu motivasi kepada mereka untuk meningkatkan hasil padi secara tidak langsung. Negara dapat mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Setelah hampir 25 tahun tiada kenaikan subsidi, pemberian itu memberi semangat baharu buat pesawah meningkatkan hasil tuaian. Bagi petani kami ni, kalau naik tu memang diperlukan lah kan. Benda tu pasal padi ni lama dah kami dah buat ni. Dia harga tu dia ada duk tahap tu ya. Kalau naik tu alhamdulillah lah, kami memang alu-alukan lah. Eloklah naik kenaikan sebab acun pun duk naik, upah pun duk naik. Seiring eloklah ngam lah bagi pendapatan padi untuk orang yang golongan buat padi ni. Memang setuju sangatlah kenaikan tu. Tahu berapa lama dah yang tak naik. 5 beradik termasuk seorang rakan mereka berdepan tuduhan melakukan amang seksual fizikal dan rogol berkumpulan terhadap seorang kanak-kanak perempuan pada awal November lalu. Kesemua tertuduh berusia 14 hingga 31 tahun.
Dua daripada tertuduh berusia 31 dan 25 tahun mengaku bersalah bagi kes yang didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Sementara itu, 3 lagi tertuduh bersama seorang rakan mereka berusia 14 hingga 23 tahun didakwa di bawah Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM4,000 setiap seorang. Sebutan semula kes pada 22 Januari depan. 168 kes aniaya dan abai kanak-kanak dilapor di Perak sejak Januari hingga 30 November tahun ini. Jumlah itu berkurang 364 berbanding 532 kes yang dicatat sepanjang 2022. Exco Perak Datuk Sabiah Muhammad memaklumkan kes terbabit terbahagi kepada 4 jenis penderaan. Ini termasuk seksual, fizikal, emosi dan penderaan secara pengabaian seperti dibuang atau tiada ibu bapa. Kes berkenaan sentiasa diberi perhatian kerajaan negeri. Usaha tanganinya terus dilaksana dengan kerjasama pelbagai pihak. Jumlah ketua isi rumah KIR miskin tegar di Perak berkurang daripada 9,402 kepada 4,819 KIR setakat 18 November lalu. Penurunan 51% hasil pelaksanaan lebih 100 program kesejahteraan rakyat dengan fokus membantu golongan sasar keluar dari kelompok miskin tegar. Ini termasuk kursus kemahiran dan bantuan perniagaan. Bagi pelaksanaan proyek kritis untuk program ini, ia telah mula menunjukkan hasil di mana terdapat peserta yang telah mula berjaya keluar dari golongan miskin tegar IKASIK dengan berjaya memperolehi pendapatan sebanyak RM3,000 sebulan maksimum, di mana pendapatan awal minimum sebulan mereka sebelum ini adalah sekitar RM200. Usaha pengumpulan data kelompok miskin tegar di seluruh Perak sedang giat dilaksana. Ia bertujuan melibatkan mereka dalam program inisiatif pendapatan rakyat IPR bawah Kementerian Ekonomi.